walaupun kita lihat bahawasanya komunis semacam bagus, iaitu dengan bagaimana mereka mengatakan bahawasanya harta pemilikan manusia itu mesti dimilik negarakan. Nampaknya sebagai bagus, sebenarnya ialah dia menindas akal umat Islam, menindas akal manusia, kerana Islam tidak pernah menghalang manusia daripada mengumpul kekayaan. Itu sebenarnya. Tetapi ya Islam suruh ataupun Islam ajak mengajar, iaitu kalaulah berlaku pengumpulan harta dan ada kekayaan pada kamu, maka alirkan kekayaan itu kepada orang-orang yang tidak bernasib baik melalui cara zakat, sedekah dan lain-lain. Itulah sebenarnya cara yang diajarkan oleh Islam, bukannya menghalang daripada mendapat untung seperti mana komunis dan sosialis, dan juga bukannya berfokus ke keuntungan semata-mata macam kapitalis. Itu tidak benar. Ada orang kata bahawasanya Islam ini seumpama campuran di antara kapitalis dan juga komunis. Itu juga tidak benar. Kapitalis pun tidak benar, tetapi komunis pun tidak benar. Tetapi Islam merupakan agama dinul hayah. Itu kena fahamkan betul-betul dinul hayah, sebab di situlah sebenarnya berlakunya konsep tauhid. Allah Maha melihat, jadi tidak boleh ada penipuan dan lain-lain. Allah Maha pemurah lagi Maha penyayang, jadi kena ada ihsan dalam urusan kewangan dan lain-lain. Okey. Seterusnya, unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam iaitu riba. Pertama, riba iaitu pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang. Ini adalah merupakan konsep ataupun konsep asas kepada riba, iaitu mana-mana pertambahan bayaran di dalam urusan pertukaran barangan. Maksudnya, kalaulah kita nyatakan di dalam pertukaran kita, kalau contohnya aku jual beras sebanyak sekilo, maka beras A sekilo, maka aku nak dapatkan beras B ialah 2 kilo. Itu nampak jelas pertambahan. Manakala yang kedua ialah contohnya iaitu engkau berhutang dengan aku sebanyak RM1, maka kamu kena bayar sebanyak RM1.20. Itu jelas di dalam pernyataan akad. Tetapi kalau tidak dinyatakan, contohnya dia berhutang, saya berhutang RM1 dan dia kata bayar RM1 lah, tetapi tiba-tiba saya membayar sebanyak RM1.20. Itu merupakan yang digalakkan dalam Islam dan merupakan itu sunat. Yang tidak dibolehkan adalah menyatakan di dalam kontrak ataupun di dalam mana-mana akad. Contohnya, kamu hutang dengan aku sebanyak RM1, mesti bayar RM2. Itu jelas sebab dinyatakan dalam kontrak. Itulah menindas. Tetapi kalau orang yang berhutang itu sukarela untuk membayar RM1, itu tidak mengapa. Yang kedua ialah gharar, kesamaran dalam urusan muamalah yang tidak dibenarkan oleh syarak. Bagaimana yang dimaksudkan dengan yang kesamaran? Iaitu sama ada di ketika ketidakjelasan atau ketidakjelasan ketika penerimaan barang. Aku jual barang ini atau burung itu di udara, tidak jelas bagaimana bagaimana kita nak mendapatkan burung tersebut, tidak jelas. Yang kedua ialah tidak jelas juga ialah contohnya dalam bentuk kuantiti, ataupun tidak jelas juga ialah dalam bentuk manfaatnya. Contohnya jual sebiji beras, itu jelas bahawasanya sebiji beras atau kita nak buat apa. Itu merupakan tidak kesamaran. Contoh disebut di situ ialah menjual burung liar di udara. Mungkin boleh juga kita lihat di sana gharar. Kalau kita kata gharar, contohnya adalah bagaimana Islam mengharamkan insurans konvensional disebabkan oleh berlakunya gharar. Ghararnya di mana? Iaitu gharar di dalam akad, iaitu dibuatkan satu dipanggil risiko, risk analysis. Analisis risiko terhadap umur manusia. Jadi berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun. Maka jumlah premium yang perlu dibayar ialah begini. Itu yang dikatakan sebagai gharar. Kalaulah konsep takaful,
dia dilakukan ataupun dia dilaksanakan melalui kegiatan tabarruk. Kita pakat-pakat tolong. Itu yang dinamakan sebagai takaful. Maka itu tidak mengapa, walaupun pengiraannya adalah pengiraan diambil sistem sahaja, contoh pengiraan daripada konsep yang diambil oleh risk analysis, itu tidak mengapa. Yang penting adalah bagaimana kontrak yang dinyatakan. Kontrak itu kontrak apa? Kontrak takaful, kontrak tabarruk. Itu jelas. Tapi orang tidak jelas. Sebab kamu umur 40 tahun, maka jangkaan ialah 63, maka premium ialah RM200 contohnya. Kalau kamu umur 30 tahun, jangkaan 63 tahun, RM100. Itu yang dinamakan sebagai, antara disebut sebagai gharar. Gharar. Yang ketiga ialah judi, melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga. Jadi judi ini ataupun dipanggil sebagai zero sum game. Zero sum game. Dua orang yang bertaruh, satu orang pasti akan menang dan pasti satu orang lagi adalah akan kalah. Itu judi pertama. Yang kedua ialah melibatkan pertaruhan. Contohnya mempertaruhkan wang dalam sesuatu perlombaan. Sebab itulah tidak dibenarkan kalaulah contohnya kita mengadakan suatu aktiviti, contohnya aktiviti perlombaan, maka kita kata siapa yang nak masuk bertanding mesti bayar RM1. Maka kita pun ambil duit tersebut, duit daripada RM1 itu kita berikan pada Johan. Itu maksudnya adalah berjudi. Tetapi yang dibolehkan ialah kita ambil duit tersebut, kita letakkan di satu tempat, maka hadiah ataupun sagu hati pada pemenang kita ambil daripada contohnya wang-wang sumbangan. Itu tidak mengapa. Jangan diambil daripada wang yang diletakkan, yuran tu. Itu yang menyebabkan jadinya judi. Okey, yang keempat ialah darar. Setiap perkara yang membawa kerosakan, contohnya melakukan transaksi barang terlarang senjata, contohnya seperti senjata api kepada kanak-kanak. Itu contoh. Tetapi contoh yang sebut tadi, contohnya bagaimana menjual barangan. Okey, barangan yang dijual itu dengan harga yang terlalu mahal. Kita harga kos contohnya ialah RM10, kita jual ialah RM200 contohnya. Malah terlampau. Sebab itulah ditetapkan yang bagaimanakah kita kata saya nak letakkan berapa harga keuntungan. Untung yang saya boleh ambil daripada penjualan berapa. Maka ulama meletakkan ijtihad, kebiasaannya ialah jangan melebihi 300%. Itu jelas. Barulah tidak dinamakan sebagai darar ataupun melakukan memberikan kemudaratan. Dan Islam mengharamkan darar kerana Nabi SAW telah bersabda, la darar wa la dirar. Jangan kamu memudaratkan diri kamu dan juga memudaratkan orang lain. Itu jelas tidak boleh di dalam Islam. Okay. Seterusnya, rukun dan syarat akad dalam muamalah Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan akad? Orang kata akad ni apa dia? Iaitu pada bahasanya bermaksud ialah ikatan ataupun simpulan. Manakala kalau kita lihat pada istilah yang dipetik daripada kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh karangan almarhum Dr. Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata bahawasanya akad ialah ijab dan qabul. Ijab adalah, ijab merupakan penawaran. Saya tawarkan kepada sesiapa yang saya berkontrak, dan diterima. Qabul adalah penerimaan dalam urusan perniagaan dan juga keuangan. Mana-manalah yang dikatakan sebagai ijab dan qabul. Sebab itu ini takrif yang dipilih, dan saya rasa ini antara takrif yang mudah untuk kita beritahu kepada pelajar, dan kita baca pun kita faham. Ijab dan qabul dalam urusan perniagaan dan keuangan jelas. Tidak ada keliru di sana. Jadi ini adalah takrif. Manakala rukun dan juga syarat akad, kalau kita lihat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, maka rukun akad sebenarnya dibahagikan kepada tiga yang asas, iaitu pihak yang berakad, sesuatu yang diakadkan, dan juga sewa. Manakala pihak yang berakad terbahagi pada dua, penjual dan pembeli.
Suatu diangkatkan harga dan juga barang. Yang ketiga ialah sirah, ijab dan qabul. Itu secara umum. Kita akan lihat nanti bagaimanakah yang dikatakan sebagai setiap daripada rukun akad tersebut. Okey. Kita lihat yang pertama. Syarat-syarat akad dalam semua rukun tadi, diletakkan ialah syarat-syaratnya. Contohnya pihak yang berakad, maka pertama penjual dan pembeli mestilah balik. Ini merupakan ketetapan di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bahawasanya mereka yang berakad mestilah seorang yang balik. Kalau begitu mungkin timbul persoalan, bagaimana pula kalau kanak-kanak? Boleh tak kanak-kanak itu berjual beli? Di sini timbul persoalan. Maka di dalam mazhab lain, contohnya dipanggil sebagai al-aqdu al-mawquf biiznil wali. Maksudnya kalaulah penjual atau pembeli, seorang yang mana maksudnya belum balik, dia boleh membeli suatu barangan dengan keizinan daripada pihak penjaganya atau ibu bapanya. Itu merupakan kita menggunakan ataupun kita bertaklid dengan mazhab lain. Tapi mazhab Syafi'i balik itu merupakan kewajipan. Bukan syarat. Maksudnya kalau tidak ada syarat, maka tidak ada masyru'nya, iaitu tak sahlah jual beli itu kalau tidak ada syarat tu. Itu perlu kita faham. Sama juga yang kedua, berakal. Yang ketiga ialah mampu memelihara dan mengurus hartanya. Dia boleh menguruskan harta. Jika diberikan harta padanya, dia boleh uruskan. Maka orang yang tidak termasuk padanya ialah orang yang bodoh semata-mata, yang bukan apa, yang bodoh, yang as-safih. Di sana ada hukum yang berbeza. Jadi sebab dia tak boleh menguruskan hartanya, boros, telah melampau. Itu juga termasuk di dalam golongan-golongan yang tidak dibenarkan untuk berjual beli atau berurusan keuangan, kerana kalau dia terlalu boros, maka menyebabkan kerugian pada dirinya. Sama juga orang muflis, pun di sana ada hukum-hukum. Jadi tapi saya tak nak panjangkanlah di sini, cuma saya hendak memberikan satu pernyataan pada tuan-tuan dan perempuan bahawasanya ada syarat-syarat yang perlu kita faham mengenai pihak yang berakad. Terusnya ialah melibatkan dua pihak dan juga bebas membuat pilihan. Itu adalah merupakan dipanggil orang yang tidak dipaksa. Sebab itu saya kata tadi, dalam ayat surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawasanya illa an takuna tijaratan hadiratan illa an takuna tijaratan antara minkum, iaitu redha maradai. Maksudnya saya pun suka, dia pembeli pun suka. Itu barulah mewujudkan sah akad, satu-satu akad, kerana berlakunya bebas membuat pilihan, bukan dipaksa. Bagaimana pula kalau dengan contohnya saya tak nak pada asal, tapi saya membeli kerana dia buat kempen dan lain-lain. Kempen tidak sama dengan paksaan. Paksaan contohnya melibatkan nyawa, melibatkan sentuhan, melibatkan pukulan, melibatkan ancaman. Itu panggil melibatkan yang mana di paksaan. Kalaulah kita di kempen, itu lain. Itu tidak termasuk. Kempen itu kita lah. Bagaimana kita hendak menilai mak membeli ataupun tidak, itu kita. Okey, yang kedua, perkara yang diakadkan mestilah wujud ketika akad berlaku. Ini yang untuk mengelakkan daripada berlakunya gharar. Tetapi di sini ulama ataupun Islam telah membuat pengecualian bahawasanya ada satu akad yang mana barang itu sememangnya tidak ada ketika itu, tetapi dibolehkan kerana wujudnya maslahah, iaitu contohnya aqdus salam, jual beli secara tempahan. Jual beli secara tempahan, maka ia diharuskan kerana wujudnya darurah ataupun keperluan kepada manusia. Maka Islam kata al-hajah tanzilu manzilatat darurah.
mana-mana keperluan bagi manusia, maka menepati kepada darurah. Tetapi assalam mesti bukan semua barang ataupun mesti kita tempah saja maka digunakan, tidak. Dia ada syarat-syaratnya. Maka itu saya tidak nyatakan di sini. Nanti insya-Allah pada kesempatan lain saya akan nyatakan bagaimanakah yang dikatakan sebagai aqdus salam atau jual beli secara salam. Okey, barang yang diangkatkan adalah halal. Tidak boleh perkara yang haram. Maka kalau perkara haram maka tidak sah lah. Contohnya jual beli daging yang tidak halal, maka tidak sah. Okey, yang ketiga dapat diserahkan ketika akad. Sama juga dengan yang pertama. Sebab itulah Islam melarang daripada menjual beli contohnya burung di udara, kerana tidak dapat diserahkan kepada si pembeli. Seterusnya sirah. Ini yang saya rasa mungkin perlu pada penerangan yang lebar sedikit. Pertama, syaratnya lafaz ijab dan lafaz qabul adalah sepadan. Maksudnya ialah lafaz ijab dan qabul mestilah dalam keadaannya sepadan. Maksudnya adalah selari. Contohnya, Ali menyatakan lafaz dengan berkata, saya beli sehelai baju ini dengan berharga RM100, maka dia kena jawablah, iaitu qabulnya adalah ya, iaitu harganya RM100 dan baju dan sehelai baju. Kalau contohnya beli baju RM100, contohnya dia kata saya jual barang ini dengan harga RM100. Saya kata saya beli dengan harga RM50. Maka itu tidak sepadan. Ataupun saya beli seluar dengan harga RM100, tak sepadan juga. Maka akad tersebut tidak sah. Itu yang perlu kita fahami. Itu maksudnya dengan sepadan ataupun selari. Yang kedua ialah lafaz ijab dan qabul tidak diikat dengan syarat tertentu. Maka contoh, saya jual basikal ini apabila saya menyambung pelajaran ke luar negara, maka ini diletakkan syarat. Maka syarat di dalam akad tidak dibenarkan, kerana akad dalam Islam mestilah akad yang terus langsung berlaku. Contohnya, kalau saya jual pen itu mesti terus saya jual, bukannya esok baru boleh jual. Tidak. Ini tidak termasuk dalam bab. Nombor dua, tidak termasuk dalam bab aqdus salam. Dalam jual beli salam dia ada sedikit penambahan, dan nanti insya-Allah mana saya katakan tadi, saya akan terangkan dalam episod yang lain supaya jelas bagaimanakah yang dikatakan sebagai bai'us salam ataupun aqdus salam. Yang ketiga, lafaz ijab dan qabul mesti berlaku dalam satu pertemuan, bukannya dalam majlis yang berbeza. Hari ini saya jual, saya keluar, contohnya saya jual barang ini kepada awak dengan harga RM5. Saya pun keluar daripada kedai, saya keluar mana-mana, saya pergi mana-mana dahulu, saya beli. Tak boleh. Sebab mesti berlaku dalam satu pertemuan, ataupun dalam Islam dipanggil mesti berlaku dalam satu majlis. Fittihadil majlis, dalam kitab Arab dikata ayyakuna fi ittihadil majlis, mesti berlaku di dalam satu majlis yang sama. Tak boleh saya keluar, saya jalan dahulu, saya keluar daripada kedai, baru kata saya belilah barang ini. Tak boleh. Itu yang dimaksudkan dengan lafaz ijab dan qabul dalam satu pertemuan. Maka kita lihat spektrum ilmu. Hukum skin patch kaya ialah haram kerana pertama mengandungi unsur judi. Kerana judi, seorang maksudnya kita bayar dengan harga RM1 ataupun bayar dengan harga RM5, kita akan mendapat contohnya RM600. Itu skin cepat kaya. Dan ini yang saya katakan tadi sebagai zero sum game. Zero sum game pun kalau berkesempatan nanti saya akan terangkan dalam episod yang lain. Jadi inilah antara syarahan yang boleh kita lihat pada tajuk ini, tajuk yang ke-16. Mudah-mudahan insya-Allah dapatlah semua mengambil manfaat daripadanya. Cukup dahulu. Boleh lihat kalau ada masalah boleh masuk pada nama Facebook saya.